أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم، افتح قلوبنا فتوح العارفين، ورزقنا فم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا، واشرح به صدورنا، واستعمل به أبداننا، وأطلق به ألسنتنا، وقوي به أجناننا، وأسرع به أفهامنا، وقوي به عزامنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, sekali lagi kita memulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT dengan harapan kita sentiasa perlu meletakkan harapannya kepada Allah agar Allah akan sentiasa membantu kita dan menambahkan lagi nikmat kepada kita, terutama sekali dalam usaha kita untuk menguasai kalamullah ni, iaitu bahasa Al-Quran, dengan harapan kita satu hari nanti akan mahir dengan ayat-ayat Al-Quran dan kita boleh berkongsikan ilmu memahami ayat Al-Quran ini dengan ke seluruh masyarakat kita, dengan harapan satu hari nanti masyarakat kita ni semuanya akan sentiasa bersedia dengan ayat-ayat Al-Quran dan sentiasa mengamalkan ayat-ayat Al-Qurannya di dalam kehidupan masing-masing. Bermakna ukurannya kita akan dapati nanti kalau kita berjumpa dengan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita ni, kita akan tumpukan kepada membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan Al-Quran. Walaupun kita membincangkan perkara-perkara yang rutin, tapi kita akan dapat mengaitkan dengan apa yang Allah pandukan di dalam Al-Quran. Yang mana sekarang ni masih lagi terlalu awal, kerana kebanyakan kita tidak sampai ke tahap tu. Biasanya kita akan berborak ataupun bercerita ataupun berkongsikan maklumat-maklumat dengan saudara kita, kawan-kawan kita, kepada perkara-perkara yang keduniaan, lebih pada keduniaan, tanpa kita rujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bila kita kata Al-Quran tu, dia mesti juga diikatkan sekali dengan As-Sunnah. Jadi itulah harapan kita, satu hari nanti, kita tak tahu bila, Allah saja yang menentukan. Tugas kita ialah berusaha saja. Mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun dari sekarang, mungkin generasi akan datang, di mana kita dapati seluruh umat Islam Melayu di Malaysia ni, dan juga kalau ada bukan Melayu, akan membudayakan Al-Quran dalam kehidupan mereka. Dan kita sebenarnya boleh melihat tanda-tanda yang masyarakat akan membudayakan Al-Quran satu hari nanti, insya-Allah. So, tahniah kepada tuan-tuan yang mengikuti kelas ini secara istiqamah. So, diharapkan tuan-tuan semua akan terus mengembangkan ataupun memanjangkan usaha ini kepada rakan-rakan, dan juga ahli keluarga, sanak saudara di sekeliling yang bersama dengan tuan-tuan dan puan semuanya, insya-Allah. Hari ini tak berapa sihat, suara kurang baik sikit, tapi tak apa, kita masih lagi boleh berkongsikan sambungan perbincangan kita semalam kepada kalimah yang pertama di dalam ayat ke-17 surah Al-Baqarah, di mana Allah memulakan dengan kalimah masaluhum, masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara. Saya kongsikan skrin seperti biasa.
pembelajaran yang kita buat ni ialah secara digital. Jadi kita mengguna pakaikan peralatan digital sebaik mungkin ya. Okey, so di paparan skrin sekarang ni saya menunjukkan kalimah masaluhum yang mana bila kita pecahkan kepada komponen dia, dia akan mengambil bentuk masalun dengan home. Itu komponen ya, komponen asal dipanggil. Maknanya komponen bahagian-bahagian daripada kalimah ni dalam bentuk asal sebelum mereka bergabung ya, sebelum masalun ni bergabung, inilah bentuk dia ya. Tetapi apabila dia bergabung barulah dia membentuk kalimah masaluhum. Semalam telah kita kongsikan di dalam screenshot mana tadi saya telah apa keluarkan apa yang kita simpan dalam screenshot semalam. Kalau ini masih lagi belum dibersihkan ya. Kalau tuan-tuan nak bersihkan, tuan-tuan pergi ke atas ni ya, dan tekan butang, dia ada butang edit ni ya. Tekan butang tu dan kita boleh edit, kita boleh cropkan dia supaya yang kita simpan yang perlu saja ya. Yang tak perlu tu kita boleh keluarkan. Contohnya bagian yang ni kita keluarkan sampai di situ ya. Jadi simpanan kita tu akan lebih bersih lah, lebih bersih dan lebih apa tu terang ya, sebab dia lebih besar daripada sebelumnya yang mana banyak maklumat-maklumat yang kita tidak perlu ya. Jadi kita telah pun semalam menerangkan komponen yang pertama masalun tu ialah isim shibhun wa syabihun ya, yang memberi erti perumpamaan ya. Kalau literal meaning ataupun makna asal isim shibhun wa syabihun ialah isim kata nama serupa dan menyerupai. Itu akan makna asal dia ya. Kata nama serupa dan menyerupai. Itu dia punya konsep dia. Ya, kemudian dia digunakan dalam bentuk perumpamaan dan kita boleh gunakan perumpamaan itu sebagai memberi makna kepada dia ya. Bermakna kalau masalun tu bermakna satu perumpamaan di bawah ni. Dan dia juga berperanan sebagai mubtada sebab dia di awal kalimah ayat ayat dipanggilkan ayat ismiyah ya. Jumlah ismiyah, jadi masaluhum ni sebenarnya mengambil peranan masalun, dia asalnya masalun tu je yang mubtada ya. Tetapi apabila di dalam ayat, sebab dia diikatkan sekali dengan hum sebagai dalam ikatan idhafah, so kita boleh mengambil masaluhum tu sebagai apa tu mubtada sekali ya, sebab dia tidak boleh dipisahkan. Doktor, nak tanya doktor, apa maksud serupa dan menyerupai itu, doktor? Serupa dan menyerupai serupa lah, serupa maknanya menyamakan, sama lah, sama Maksud dia tu sama. ya, maksud dia sama. Sebab tu Contoh, doktor, contoh yang lain. contoh yang lain tak ada, ini saja. Ya, Untuk masalun ni saja. ya. Dia nama dia ialah kata nama serupa dan menyerupai. Itu maknanya shibhun wa syabihun tu. Itu konsep dia ya. Tapi kalau kita nak senang, kita kait jadikan dia sebagai satu perumpamaan tu ialah ibaratkan menyamakan sesuatu. Perumpamaan tu. Ya, umpama maknanya kita ibaratkan dia sesuatu yang sama dengan apa yang kita nak cerita. Itulah konsep serupa dan menyerupai tu. Yang ataupun dalam bahasa Inggeris dia proverb. Kalau kita biasa dengan bahasa Inggeris, proverb lah ya, proverb. Jadi bila kita jumpa masalun, kita terjemahkan dia sebagai satu perumpamaan. Jadi kalau masaluhum
satu perumpamaan mereka. Satu perumpamaan sebab dia diikat dengan idhafah tu, jadi satu perumpamaan mereka. Kalau tak nak sebut satu pun tak mengapa, perumpamaan mereka. Dan jadi dalam ayat tu nanti kita akan terjemahkan sebagai perumpamaan mereka kama salil lazis adalah seperti perumpamaan orang-orang dan seterusnya dalam ayat tu lah. Itu cara. Doktor, maksud dia kan masaluhum tu dengan masalihim pun ada kan doktor? Masalihim, lam tu baris bawah. Kalau masalihim, mesti sebelum tu ada harfun jar lah. Maksud dia dalam samalah Sama. perumpamaan juga ya. Ya, betul. Sama. Okey. Terima Cuma kasih i'rab doktor. je berbeza. Okey, terima kasih. Konteks saja berbeza sebab kalau masali tu, dia sudah majrur lah. So, biasanya masali dia tidak boleh dimulakan di awal ayat lah. Sebab dia tidak boleh berperanan sebagai mubtada'. Ya? Oh, Yang ni sebab dia subject matter ni. Allah nak menceritakan perumpamaan orang ni, ya, nak cerita ke orang ni dalam bentuk perumpamaan. Perumpamaan ni apakah perkataan lain yang kita boleh gunakan dalam bahasa Melayu, ya? Ibaratlah. Mereka ni Allah ibaratkan apa dalam bentuk perumpamaan untuk menerangkan apa yang berlaku tu, risalah ataupun mesej yang Allah nak sampaikan tu dalam bentuk perumpamaan. Jadi kita akan lebih fahamlah dengan menggunakan perumpamaan tu. Ya. Kalau tanpa perumpamaan tu mungkin kita susah sikit nak faham. Jadi Allah gunakan perumpamaan. Itulah yang dimaksudkan masalu tu. maksud dia perumpamaan tu samalah maksud ayat dia, tapi kalau di tengah ayat dia bukan mubtada' lah. Kalau di awal dia mubtada'. Macam tu Bergantung. doktor. Bergantung. Dan Kalau dia marfu', dia boleh juga mubtada' walaupun bukan di awal ayat. Dia kalau di awal perenggan ayat pun dia boleh jadi mubtada' juga. Maknanya mubtada' ni ialah boleh jadi di awal ayat sebab dia nak membina satu ayat ataupun nak membina satu perenggan ayat. So kalau nak membina satu perenggan ayat pun boleh dimulakan dengan mubtada' yang marfu'. Dengan syarat dia mesti marfu' lah sebab dia subject matter. Kalau dia bukan subject matter, dia tidak mengambil marfu' lah. Macam selepas pada kalimah masaluhum ni ialah kamasali. Dia baris bawah dah. Masali yang kedua tu dia bukan mubtada' lah. Ya. okey doktor, terima kasih. Okey, sekarang ni kita sambung saja penerangan kepada komponen ni menggunakan file yang kita simpan semalam sebab tag kita boleh menaik di sini, ya. Jadi apa kita buat? Kita mula tambahkan arrow kepada arrow ni anak panah lah, ya. Arrow tu nak menunjukkan penerangan semaram tu adalah untuk kalimah masalun. Yang pertama, komponen yang pertama. Sekarang ni kita bagi komponen yang kedua pula, iaitu home. Apakah komponen kedua tu? Kita juga boleh menerangkan, ya, ini dalam bentuk apa? Sebelum bergabung. Asal, maknanya dia masih lagi marfu', ya. Sedangkan apabila dia bergabung, home di sini adalah majrur. Itu bezanya, ya. So, kita dua perkara. Kita menerang dalam komponen dan menerangkan dalam kalimah, dia ada perbezaan dia. Sebab dalam kalimah tu dia sudah bergabung. Jadi sekarang kita terangkan home apa dia. Home kita pun sepatutnya sudah mengenal lah, ya. Home adalah isim dhamir. Isim dhamir apa lagi? Isim dhamir ni muzakkar sebab dia adalah untuk sesuatu kata nama yang kita panggilkan muzakkar. Kalau manusia dia lelaki, kalau bukan manusia kita panggil dia muzakkar lah, ya. Kalau bukan manusia, kalau kita kata lelaki pelik pula, ya. Jadi kita
gunakan perkataan muzakkar ni adalah lebih baik daripada lelaki, ya. Sebab muzakkar bukan hanya untuk manusia, untuk benda-benda yang tidak berakal pun digunakan jantina yang sama muzakkar, ya. Tapi sebelum tu kita boleh masukkan dia digunakan untuk kumpulan orang yang keberapa? Orang yang ketiga. Kumpulan benda ataupun kata nama, dia ada 3 kumpulan, ya. Satu kumpulan orang pertama kita panggil mutakallim. Kalau kumpulan orang kedua dia panggilkan mukhatab, dan kumpulan orang ketiga dia panggilkan ghaibun. So kita masukkan ghaibun di sini supaya maklumat yang kita cuba terangkan tu akan lebih lengkap, ya. Okey. Dan hum adalah bilangan dia dari segi adadun, adad dia adalah majmuk. Majmuk tu bermakna ramai, ya. Kalau manusia ramai, kalau benda dia banyak. Okey. Sekarang ni dia sebelum bergabung kita tak masukkan dia sebagai muttasil lagi, ya, sebab dia belum bergabung lagi. Kalau menerangkan kalimah nanti kita terangkan dia sebagai isim dhamir yang muttasil, sebab dia sudah bercantum dengan masa lalu tu. Pada dalam keadaan belum bergabung kita tak sebut dia muttasil lagi, ya. So, tapi kita boleh memberi i'rab dia. I'rab dia di sini sebelum bergabung ialah marfu'. Bermakna default dia yang asal adalah marfu'. Dan kalau kita nak berikan makna terus untuk membantu pemahaman kita terus beri, iaitu mereka, ya. Mereka ni yang biasanya kita kaitkan dengan lelaki. Jadi biasa lelaki tu kita akan meletak capital L. Yang lelaki tu maksudnya muzakkar, ya. Tetapi dalam konteks ayat, biasanya bila kita menerangkan dalam konteks ayat nanti, muzakkar ni digunakan untuk lelaki dan perempuan, ya. Kumpulan lelaki dan perempuan juga menggunakan kalimah yang mengambil jantina yang muzakkar. Okey. Itu komponen yang kedua, iaitu hum. Masalun adalah komponen yang pertama, dan hum adalah komponen yang kedua. Dan kita sudah pun berikan penerangan kepada kedua-dua komponen ni semasa mereka belum lagi bergabung, ya. Okey, so yang ni kita simpan dia dan kita akan sambung kepada penerangan. Sorry, dia apa ni? Okey. Kita akan sambung kepada penerangan kalimah pula. Ini adalah komponen, ya. Kita nyatakan apakah komponen asal kepada masaluhum, ya. So selepas tu kita step kedua kita terangkan masaluhum tu, penerangan kalimah masaluhum, ya. Jadi penerangan dia mesti berkaitan dengan komponen, tetapi dia ada perbezaan sikit sebab dia sudah bergabung dan kalimah itu mempunyai fungsi-fungsi yang tertentu. Di sini kita tidak sebut hum tu sebagai mudhafun ilaih lagi, dan masalun kita tidak sebut dia sebagai mudhaf lagi, ya, sebab dia belum bergabung. Tetapi bila bergabung barulah kita terangkan, ya, peranan mereka sebagai mudhaf dan mudhafun ilaih beserta i'rab yang masing-masing, ya. So ini kita boleh sudah simpan, jadi kita boleh pergi kepada leksi logos untuk membuat penerangan kepada kalimah, ya. So kita pergi ke leksi logos. So yang ni kita boleh clearkan supaya dia tidak mengganggu penerangan kita, ya. Ada lagi rakan-rakan kita yang belum, yang tengah masuk. Okey.
So kita clearkan drawing ni dulu supaya dia tidak mengganggu. Tugas kita seterusnya nak menerangkan kalimah masaluhum, ya. So sekarang ni saya letakkan tajuk kita yang seterusnya, iaitu penerangan kalimah. So bagi mereka yang baru menyertai kelas pagi ni, kita catatkan apa yang sebenarnya kita nak buat, ya. Jadi penerangan dia ada nga, jadi kita ambil jawi dia, iaitu nga nun. Penerangan dan kopi dia bawa kepada tadi dan tanpa dia kat sini, jadilah penerangan kalimah kaf lam mim ha. Kalimah, kalau nak gunakan Arab, tukarkan ha tu kepada ta marbutah, ya. Tapi kalau nak gunakan sebagai kalimah Melayu, kita tulis kaf lam mim ha. Dan yang kita nak buat sekarang ialah penerangan, ya. Tadi penerangan komponen, sekarang ni menerangkan kalimah itu sendiri, ya. Okey, saya besarkan sikit, ya. Sekarang ni kita nak membuat latihan menerang pula kalimah masaluhum, ya. Jadi kita buat penerangan dalam jawi, ya. Jawi itu supaya kita berlatih menulis jawi Melayu, yang mana juga kalau kita mahir jawi Melayu, jadi dia juga akan membantu kita menulis ayat-ayat Quran juga yang dalam tulisan jawi itu. Jadi apakah masaluhum? So kita mulakan dia dengan jenis dulu, ya. Jenis ini sekarang kita menulis dalam jawi, ya. Jadi dia adalah isim yang tadilah yang kita tulis dalam rumi syibhun wa syabihun tu, sekarang ni kita tulis jawi. Jadi kita mahir dua-dua. Rumi pun kita mahir, jawi pun kita mahir, ya. Jadi syibhun ialah shim ba dengan ha, ya, tanpa baris. Tetapi kalau kita nak bariskan, shim tu baris bawah, ba tu yang sukun, ha tu dhammatan. Itu syibhun. Wa tu makna dan saja, ya. Dan syabihun, shim ba ya ha, itulah yang dimasukkan tadi, yang serupa dan menyerupai itu isim syibhun wa syabihun. Dia berperanan sebagai, dalam konteks ni, mubtada, ya. So kita masukkan sekali mubtada, ataupun kita nak masukkan jantina dulu pun boleh juga, ya. Terangkan dia sebagai jenis dan jantina dulu, dan juga bilangan dia, ya. Jadi dia adalah kalimah yang muzakkar. So, masukkan muzakkar, kaf ni tasydidkan dia, muzakkar. Kemudian bilangan dia ialah mufrad, singular. Dan dia berperanan sebagai mubtada. Mim, ba, ta, dal, alif dan hamzah, ya. Mubtada. Dan pada masa yang sama, dia juga berperanan sebagai mudhaf dan mudhaf. Ya, kalau kita nak buat ayat yang lengkap, selepas mufrad ni boleh masukkan yang berperanan sebagai. Kalau tak nak panjang sangat, kita skip je yang berperanan sebagai tu, terus mubtada tu makna kita faham, ya. Yang mubtada adalah fungsi dia, ya, di dalam ayat itu. Jadi yang kedua, dia juga berperanan sebagai mudhaf. Mim, dot, alif, fa, mudhaf. So dalam kedua-dua mubtada dan mudhaf tu, dia mengambil
i'rab yang majrur. Jadi kita ambil yang pergi ke lexil logah Jawi tadi, kita tulis yang di sini. Ya, yang. Kopikan dia sampai di sini ya. Yang marfu min ro fa waw ain. Itu dia punya apa? I'rab dia. So jenis dia ada, jantina dia ada, bilangan dia ada, dan i'rab dia pun ada ya. Kemudian kita terangkan hum dalam kalimah masaluhum tu. So kita gunakan, sebab dia gabungan, kita akan gunakan dengan ya. Bukan kalau dalam komponen kita gunakan dan, dalam kalimah yang bergabung kita gunakan dengan. Itu nak membezakan ya antara dan dengan dalam konteks kita lah ya. Dengan. So dengan dan Bilangannya mufrad ke? Bukan majmuk. mufrad. Yang masalu tu mufrad ya. Yang hum Oh, tu yang majmuk. oh. So dengan Bila dah bergabung tu dia bukan majmuk ke? tidak. Dia nak menceritakan satu perumpamaan mereka ni. Jadi mereka-mereka semua tu dikumpulkan menjadi satu perumpamaan. Yang majmuk Okey, tu okey. mereka tu ya, tapi perumpamaan tu tetap satulah. Okey, okey. Kalau Okey. jamak masalun apa dia? Amsalun. Itu jamak dia. Masalun ialah mufrad, jamak dia jamak taksir ya, amsalun. Tapi di sini tak perlu gunakan jamak. Dia sebab nak menceritakan satu perumpamaan saja. Jadi dengan kopikan dia pergi ke Arab tadi, paste sini ya. Ya tuan-tuan, walaupun latihan ni dia slow sikit tapi tak mengapa ya. Dia penting sebab kalau kita tak buat ni, kita tak ada kemahiran dia. Kita mungkin faham tapi belum cukup faham lagi. Apabila kita menulisnya walaupun perlahan prosesnya, dia akan bantu banyak ya, kemahiran kita dan kefahaman kita itu akan lebih tajam lagi ya. Jadi dengan barulah kita terangkan home di dalam konteks masaluhum. Yang berbeza dengan home yang konteks komponen ya. So dengan kalau kita nak gunakan home tu dulu sebagai untuk menerangkan pun boleh ya. Kita kopikan dia dengan dan kita masukkan dalam bracket home tu supaya kita dapat apa yang kita nak terangkan kalimah home. Di sini pun sama dia ya. Kita boleh masukkan apa yang kita nak terang tu dalam bracket dulu, iaitu masa lu ni. Kita ambil yang ni, kopikan dia. Supaya kita jelas apa yang kita nak terangkan. Yang ni tadi nak menerangkan masa lu, yang ni nak menerangkan home. Ya? Tu bracketkan apa komponen yang kita nak tu. Komponen dalam kalimah, bukannya komponen dalam bentuk asal. Jadi home ni apa dia? Dan kita samalah ya, dan kita pun sudah mengenal tadi dalam kita menulis dalam ruminya tadi apa? Dan sekarang kita tulis jawi dia pula ya. Jadi home tadi kita kata isim domir. Ya, kalau kita tidak menulis jawi ni, kami dapati ramai yang dia tahu sebut domir tapi mengeja tak tahu. Jadi kita biasakan dengan menulis juga ya. Domir ialah dot mim ya ra. Itu dia nak isim domir. Sebab tu bila menulis rumi dia kena ada dua ya, dua ai ya, sebab nak memanjangkan bunyi mim tu kepada dua harakat. Isim domir. Kemudian tadi kita kata apa? Ghaibun. Ghain alif dan ambil hamzah yang bertapak ya ni, kemudian ba. Itu cara nak menaik ra
ibun. Ya, kalau space ni banyak sangat boleh buangkan satu. Ya, ataupun dia memang tu rapat sangat kita jarakkan sebab raw tu memang macam tu ya. Dia kalau kita jarak dia akan space dia lebih sikit. Isim dhamir ghaibun dan dia juga muzakkar seperti yang kita terangkan tadi. Kita ambil kopi saja muzakkar yang ada sini bawa ke sini. Tapi bilangan dia ialah majmu' bukannya mufrad. Yang mufrad ni masalu tu. Mim, fa, ra, dal. Kalau muzakkar kita tulis mufradun ataupun mim fa ra da. Kalau kalimah tu muannas kita tulis mufradah. Cuma kita membezakan dia ya. So dia mufrad. Apa lagi yang kita terangkan tadi? Kalau tuan-tuan nak rujuk balik kepada apa yang kita catatkan tadi, pergi tengok dalam screenshot yang kita baru simpan tadi ya. Pergi screenshot sini. Kita buka yang baru kita simpan tadi di sini. Ni dia yang kita baru buat tadi ya. Yang ni kita boleh padamkan. Okey, so yang ni kita tutupkan sebab kita tak perlu lagi. Kita ambil yang ni saja. Ni yang kita tadi. Isim dhamir ghaibun muzakkar majmu' yang marfu'. Yang tu kita nak terangkan dalam sekarang ni dalam jawi ya. So muzakkar isim dhamir ghaibun dia bukan mufrad. Majmu'. Hum. Mim, jim, mim, waw, ain. Doktor, nak tanya doktor, Ya. bila kita dah buat keterangan masa luhum ni dia dah bercantum, so kita boleh tulis kat situ hum adalah domer, isim domer mutasil lah kat sini ya. Betul. Memang ini kita nak tambah lagi ya. Kita masukkan lagi maklumat tu di hujung ni. Dia jadi mudhafun ilaih, dia kena majrur lah doktor, betul tak? Bila dia Betul bercantum lah. dia mudhafun ilaih, dia majrur lah. Dia Majrur. bukan majrur ya. Dia bukan Bukannya marfu' lagi sebab dia marfu' sudah lagi kan. bergabung. Ya. So kita Maksudnya kita masukkan apa ya? Kita masukkan muttasil dulu. Ya. Okey, so sekarang barulah kita masukkan muttasil. Muttasil ta tu kena tasydidkan ya. Shad lam itu cara mengeja muttasil, muttasilun. Tak ada ya selepas shad tu ya. Majmu' muttasil bermakna sekarang ni hum tu dia dah bercantum dengan kalimah sebelumnya, sebab tu dinamakan muttasil ya. Jadi dia adalah isim dhamir yang muttasil dan juga dia berperanan sebagai mudhafun ilaih. Jadi kita boleh masukkan peranan dia sekali. Mudhaf, dad, alif, fa, lepas tu diikuti dengan ilaihi ialah hamzah qata', lam, ya, ha. Tu ya. Jadi kita jenis dia, kedudukan dia, fungsi dia semua kita masukkan dalam penerangan tu supaya kita jelas. Sebab sebelum kita nak memberi makna tu, kita kena jelas tentang peranan penerangan kepada setiap kalimah di dalam ayat itu. Okey, dan barulah kita masukkan i'rab dia. Bila mudhafu ilaih, so dia sudah mengambil i'rab yang majrur. Mana yang tadi kita ambil boleh copy je kat sini, masukkan kat sini dan majrur, bukan lagi marfu'. Mim, ra, fa, waw, ain. So dengan latihan ni kita akan jelas ya. Hum ni sebelum bergabung dia adalah kalimah yang marfu'. Tetapi apabila dia bergabung, dia berfungsi sebagai mudhafun ilaih ya. Dia sudah bertukar daripada marfu' kepada majrur. Apakah makna majrur? Majrur adalah status kalimah kata nama yang terikat kepada amil dia. Amil tu ialah masalu tu. Jadi mudhaf tadi adalah amil yang mengikat hum sebagai mudhafun ilaih. Bila dia terikat,
So dia akan diikatkan dalam status yang majrur, ya. Walaupun home ni tidak ada baris bawah. Maknanya majrur bukannya baris bawah. Kadang-kadang ada kalimah yang majrur tetapi tidak ada kasrah. Ya. So jangan kita keliru, jangan kita ingat baris bawah tu majrur, tidak. Baris bawah tu hanya tanda sahaja ya kepada kalimah-kalimah yang boleh mengambil baris bawah. Ada juga kalimah yang tidak mengambil baris. Tapi kita boleh tambah lagi dengan konteks dia marfu' dalam keadaan home juga tu, kita panggilkan dia mabni, ya. Jadi kita boleh tambah di dalam maklumat tadi kita boleh isim, dhamir, ghaibun, muzakkar, majmu', muttasil, kita boleh letakkan mabni sebelum muttasil tu. Mim, ba, nun, ya. So banyak maklumat yang kita boleh kenal setiap kalimah tu, ya. Selain pada mabni, dia sebenar juga adalah kalimah jamid. Yang kita tambahkan wa. Wa tu maknanya dan. Jamidun. Apakah jamid? Maknanya kalimah ni tidak dibentuk daripada apa-apa perkataan lain. Dia memang itulah rupa dia daripada asal dan dia akan sentiasa begitu rupa. Itu dipanggilkan jamid. Dia tidak dibentukkan daripada 3 huruf akal, tidak dibentuk daripada kata dasar, tidak dibentuk daripada kata terbitan. Itu dipanggilkan jamid. Jawi dia, arak dia jamidun. Jadi bila kita kata mabni wa jamidun tu bermakna kalimah tu kalimah yang tidak berubah mabni apabila i'rab berubah. Tulisan dia tetap sama. Maknanya baris dia tidak berubah. Itu dipanggil mabni, ya. So mabni dengan jamid ni ada dua konsep yang berbeza. Jangan kita keliru pula, ya. Jamid ni dia adalah kalimah yang tidak dibentuk daripada mana-mana huruf akar ataupun kata dasar ataupun kata terbitan. Maknanya dia tidak dibentuk daripada kalimah-kalimah yang lain sebelumnya. Itu dipanggilkan jamid. So banyak ciri-ciri dia sini, ya. Doktor nak tanya doktor, kalau him tu pun mabni juga doktor? Kalau him pun mabni, betul. Him tu, penggunaan him tu sebab dia bergantung kepada huruf sebelumnya. Yang ni home sebab apa? Lam tu baris depan. Sebab tu dia gunakan home, ya. Tetapi kalau lam tu baris bawah, dia tidak boleh gunakan home. Dia gunakan mabni him pula. So him adalah juga kalimah mabni dan jamid juga. So dua penggunaan yang berbeza disebabkan huruf sebelumnya berbaris apa. Kalau huruf sebelumnya berbaris depan dan atas, dia akan gunakan hum. Kalau huruf sebelumnya berbaris bawah, dia akan mengambil him. Masalihim. Bukannya masalihum, tak boleh. Doktor, itu Ya. yang yang dah jadi mudhafun ilaih yang majrur lah, kena Sorry, tukar. yang tersilap. Macam mana boleh boleh silap type pula, ya? Terima kasih. Majrur. Majrur. Tadi rasanya saya sebut majrur tapi tertulis marfu' juga, ya. Okey, itu tasasyur namanya. Okey, ya. So mudhaf ilaih mesti majrur. Okey. Dan kita nak masukkan sikit pertalian dia. Walaupun kita dah terangkan sini, kita dah terang mudhaf dan dia juga mudhaf, tapi kita tak menerangkan pertalian di antara dua kalimah ni, iaitu kita masukkan dalam penerangan supaya kita jelas, ya. Pertalian fara, ta, alif, lam, ya, nun. Pertalian. Kadang-kadang Melayu ni dia pelik sikit, ya, sebab kalau kita tak biasa, kita akan bunyikan lain. Contoh maknanya, kita boleh membunyikan dia pertalin, tapi tak, sebenarnya pertalian. Sebab itu rumi Melayu, ya, dia ada kelemahan dia sikit. Kalau kita nak kalau sepatutnya nak menyebut pertalian, dia kena ada alif, barulah jadi pertalian, ya. Tapi tak, ya, dia tidak pertalian ada alif, dia tidak ada. Dia jadi pertalian ditulis dalam bentuk ini, ya. Pertalian kita kata di antara
Non, ta, ro, alif. Itu di antara dua kalimah. Ya, dua kalimah ni, dua ataupun kedua-dua lah. Ya, kedua-dua kalimah, ambilkan tanda dua di sini, kedua kalimah. Melayu dia tidak ada jamak, ya. Kalau Arab dia ada kalimah, kalimatun, lepas tu kalimatani dan kalimat, ya, kalimat itu kalau Arab. Tapi Melayu kalau dua ke banyak pun dia tetap menggunakan kata yang sama. Jadi kedua-dua kalimah. Ini alif ya nun, kita namakan dia dipanggil. Okey, dipanggil dia dengar, jadi kita pergi ke jawi punya, ya. Pergi ambil jawi, ambil di sini. Dal, fa. Kalau tuan-tuan nak gunakan fa yang titik 3 tu pun boleh juga, ya. Saya lebih suka guna fa titik 1, ya. Dia sebenarnya ada perbezaan tapi tak apa, ya. Untuk apa, dua-dua tu bagi saya kita boleh gunakan lah, ya. Tak mau apa ni berdebat sama ada fa 1 titik ke atau fa 3 titik, ya. Yang sepatutnya fa ni 3 titik sebab dia P. Kalau Arab dia gunakan fa 1 titik tu dia memberi F. Ini pun ada ditunjuk, ya. F dengan P, ya. Kalau nak lebih tepat yang 3 titik itulah. Fa, nga, ga, ya, lam. Itu dipanggil. Okey, so pertalian bila ada mudhaf dan mudhaf ilaih, so kita panggil pertalian tu sebagai idhafah. Sekarang ni Arab dia tak ada fa bertitik 3, ya. Sebab fa untuk Arab dia bukannya P. Ya, dia adalah F. Dia F. So Arab tak ada P. Ya, tengok di sini pun dia tak ada P. Jadi P, apa yang berlaku pada P? Arab dia akan tukar pada ba. Ya, sebab tu orang Arab bila cakap ada je P saja dia sebut ba. Ya. Negeri Perak dia sebut negeri Berak pula, ya, sebab dia tak ada P. Dia tukar sebab tu apa, Melayu ada. Jadi idhafah itu. Ini bahagian penerangan, ya. So tuan-tuan pun kena berlatih pelan-pelan, ya, komponen dan juga penerangan kalimah, ya, supaya kita jelas dengan kalimah yang kita nak terjemahkan tu, ya. Jadi kita bila nak menterjemahkan tu, kita tak mahu menterjemahkan dalam konteks yang tidak tepat. Kita mahu menterjemahkan setepat yang mungkin. Buktinya apa? Ukurannya ialah kita boleh menerangkannya dengan sempurna, dengan menyeluruh, secara komprehensif, bukan satu-satu saja, ya. Kadang-kadang kita menyebut dia satu-satu je, tidak cukup, ya. Bahasa Arab ni dia versatile. Kita panggil versatile. Dia luas. Dia punya cara penggunaan tu sangat versatile. Jadi kita kena terangkannya dalam bentuk yang menyeluruh dan sempurna. Inilah penerangan, ya, kepada masa luhum, ya, yang berbeza dengan penerangan kepada komponen-komponen. Okey, so besok kita akan sambung dengan pembentukan. Setelah kita menerangkan komponen, kita menerangkan kalimah tu, barulah kita bersedia untuk menerangkan pembentukan kalimah dan membuat pembentukan kalimah supaya kita mengetahui bagaimanakah terjadinya kalimah masa luhum tu daripada 3 huruf akar dia, ya. 3 huruf akar sebenarnya kita sudah nampak di sini, iaitu mim, sa dengan lam. Itulah 3 huruf akar dia, ya. Dan dia akan membentuk kata dasar, kemudian membentuk kata terbitan masalun, kemudian ditambahkan hum tu menjadi dia
masaluhum, ya, itu kita buat besok. Dan step keempat, apabila kita sudah membuat pembentukan tu, kita menterjemahkan dia, ya, iaitu satu perumpamaan mereka ataupun perumpamaan mereka ini, ya. Dia boleh kita terjemahkan sebagai Allah nak menceritakan kepada kita tentang mereka-mereka yang Allah ceritakan di dalam ayat-ayat yang sebelum tu, ya. Muka surat ketiga tu, daripada ayat ke-6 sampailah ayat ke-16 tu, Allah nak cerita mereka ni siapa. Jadi Allah nak terangkan mereka ni diibaratkan. So digunakan perumpamaan. Perumpamaan mereka ni ialah mereka-mereka yang menyalakan api, ya, di dalam kegelapan, ya. Dalam gelap tu mereka menyalakan api, ya. Kemudian Allah tarik api itu, mereka akan terbiar di dalam kegelapan. Itu diibaratkan keadaan mereka ni dengan keimanan, ya. Maknanya mereka tu jauh daripada iman. Jadi mereka akan sentiasa di dalam kegelapan. Jadi Allah gunakan perumpamaan tu untuk menerangkan, ya, cerita kepada mereka ni. Itu akan kita buat besok. So yang ini kita boleh simpan dia, ya. Simpan. Satu, kita simpan secara print screen. Kalau kita nak guna semula, besok kita nak copy dia balik ke Lexi Locker, kita simpan di bawah ni, ya. Kita gunakan ada butang save ni. Kalau tuan-tuan nak tengok besar sikit, saya boleh besarkan yang kita nak simpan hari ni. Kalau nak letakkan rujukan, boleh letak di selepas ni, bracketkan, masukkan dia adalah ayat yang ke-17 surah Al-Baqarah. Doktor, saya nak confirm boleh tak? Nak minta doktor confirm. Masalun tu, kalau masalun atau masalan, adakah dia isim masdar? Perumpamaan di isim masdar. Isim masdar, ya? Okey. So nanti kita akan terangkan macam manakah isim masdar tu dibentuk, ya. Isim masdar biasanya ini isim masdar wazan 1, ya. Dia tidak ada acuan. Dia gunakan kaedah kita panggil sama'i. Masa kita buat pembentukan nanti kita masukkan kaedah tu sama'i tu supaya kita jelas. Dia tidak ada acuan, tetapi cara orang bercakap, orang-orang ni bercakap, kadang-kadang kalimah tu dia sebut macam tu, dia tak ada acuan, ya. Dia tak ada dalam template acuan tu membentuk dia. Dia gunakan cara percakapan orang Arab, itulah ejaan dia mengikut, ya, cara orang Arab, ya, bercakap dan bertutur untuk menyebut kalimah tu, dia sebut masalun. Jadi ejaan dia yang ni dia mengikut, ya, mengikut orang Arab. Itulah satu kaedah isim masdar wazan 1. Kalau wazan lain dia ada acuan dia. Masih tu. Apa dia? Terima kasih. Okey, sama. Okay, ya. So saya simpan yang ni, print screen, dan kita boleh simpan gunakan save ni. Kalau kita simpan save, kita boleh copy dia balik. Tak payah nak type semula, ya. So save kat sini, dia akan disimpan di pilih download ni pun boleh sementara saja, ya. Kita tak nak simpan dalam mana-mana folder lain, masukkan simpan dalam download ni. Jadi kita boleh berikan nama fail tu, hari ni latihan, hari ni ialah 11, semalam kita 10, hari ni 11. Cuba kalau kita nak tengok besok, kita tengok fail nama latihan 11 Januari 2024 dan savekan dia, ya. So insyaAllah sampai hari ini saja. Hari ini saya tak bertugas di universiti, sebab itu boleh lama sikit, ya. Sampai dah 8 lebih. Kalau hari Selasa, hari Rabu tu saya kena habiskan cepat sebab saya kena pergi ke universiti untuk kelas. Sekarang ni semester baru kita dah bermula. Jadi kita banyak persediaan yang perlu dibuat, ya, insyaAllah. Doktor, nak tanya doktor, maksud isim masdar tu doktor, makna isim tu memang tak ada acuan lah. Kalau ada acuan, kita tak kata dia isim masdar. Macam tu doktor? Ada isim masdar yang ada acuan, nanti saya tengok, ya. Tengok sini, ya.
Tengok. Yang ini isim masdar wazan 1. Dia tidak ada acuan. Maknanya apa-apa saja isim masdar yang mengambil bentuk wazan 1, dia tidak ada acuan. Tetapi kalau isim masdar tu wazan lain ada. Wazan 2, ini acuan dia. Taf'ilun. Kalau yang ketiga, mufa'alatun. Ini dia ada acuan. Jadi masalun tu dia tidak termasuk dalam nombor 2 pun tidak, nombor 3 pun tidak, nombor 4 pun tidak. Nampak? Tak ada bentuk. Kalau masalun tu, kalau kita tukar kepada fa'ilam, dia jadi apa? Fa'alun kan? Tak ada sini. Ya. Tak ada acuan fa'alun. So kalau dia tak ada acuan dalam wazan lain tu, bermakna dia termasuk dalam wazan pertama lah. Sebab wazan pertama tu yang tidak ada acuan. Ya. Doktor, kalau kita panggil dia isim masdar tu, apa dia punya, apa kita boleh mengenali dia? Isim masdar ni konsep dia apa? Verbal noun. Bahasa Inggeris lagi senang untuk kita memahami. Verbal noun ialah satu kata nama yang mempunyai elemen perbuatan di dalamnya. Itu dimakan verbal. Okay. Ya, contohnya kalau makan jadi permakanan. Jadi permakanan ialah satu kata nama yang ada elemen perbuatan ya di dalamnya, iaitu makan. Makan jadi permakanan. Dia diterbitkan daripada kata kerja dan dia ada elemen kata kerja di dalam tu. Itu dipanggilkan isim masdar. Bahasa Inggeris lagi lebih tepat sebab Nampak clear lah bahasa Inggeris, doktor. Betul-betul. sebab dia kata verbal noun tu ya. Dia noun bukan verb ya. Dia adalah isim tetapi dia ada elemen verb di dalamnya. Itu dipanggilkan isim masdar. Jadi perumpamaan adalah satu kata nama yang dibentuk daripada penyamaan. Kata kerja ialah penyamaan, menyamakan. Ya, so proses menyamakan tu dipanggilkan isim masdar, iaitu perumpamaan. Okey, cukup untuk hari ini perkongsian kita. InsyaAllah kita akan sambung besok dengan 2 lagi, iaitu pembentukan kalimah dan akhir sekali kita menterjemahkan kalimah tu ya. Sebab tujuan kita mengadakan program ni, kita nak melatih masyarakat kita tidak bergantung kepada membaca terjemahan saja. Yang penting sekali dia kena tahu menterjemahkannya. Dia kenal dan dia boleh menterjemah. Bermakna kalau dia merujuk pada terjemahan pun, dia tahu kenapa terjemahan tu dilakukan sebegitu rupa. Yang kita tak mahu, kita hanya mengikut saja tanpa ilmu ya. Sebab ini adalah kalamullah ya. Ayat Quran kita kena mahir dia. Dan kita buat terjemahan dan kalau kita rujuk pun kita akan dapat satu persamaan di antara terjemahan kita dengan terjemahan yang sedia ada. Kadang-kadang kita dapati terjemahan yang sedia ada tu berbeza sedikit. Sebab tu kita kena faham. Kalau kita tak ada ilmu ni, kita akan ikut saja. Ya, kalau kita nampak terjemahan tu ada berbeza sikit, ya, mungkin kita ubah suai sebab kita lebih faham ya tentang apakah terjemahannya yang sebenar setelah kita melakukan proses-proses yang kita buat sekarang ni ya. Menerangkan mengenal komponen, menerangkannya dan menerangkan kalimah tu, lepas tu buat pembentukan kalimah sehinggalah kita boleh menterjemahkannya ya. Dan akhir sekali besok kita akan masukkan terjemahan-terjemahan tu di dalam konteks ayat itu ya. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minkum taqabbal.